Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada video pembentangan kali ini saya akan membentangkan beberapa topik asal daripada ekonomi. InsyaAllah, sebelum kita mulakan pembentangan kita, saya memperkenalkan diri saya sendiri, iaitu saya Muhammad Al-Aman Hakim bin Muhammad Al-Razi, dan kelas pembentangan ini ialah kelas Fiqh Muamalat Ekonomi yang berkodkan BES 4013 dan nama pensyarah Dr. Muhammad Fathullah Al-Haq bin Muhammad Asmi. Okey, dalam tajuk ini saya akan membincangkan beberapa konsep asas ekonomi. Okey, seperti yang kita ketahui, konsep asas ekonomi ada 4, dia terbagi pada 4. Antaranya kekayaan, barangan dan perkhidmatan, faktor pengeluaran dan pendapatan, penggunaan serta simpanan. Itu semua akan dibincangkan pada slide yang akan datang. Okey, kita fokuskan pada satu dulu, terma yang pertama, iaitu kekayaan. Apakah yang dinamakan kekayaan itu? Kekayaan adalah istilah yang merujuk kepada jumlah wang yang dimiliki oleh seseorang individu maupun masyarakat. Dan ekonomi pula, dia adalah, dari segi ekonomi, kekayaan itu ialah wang pengguna ataupun wang pengeluaran dalam pada waktu masa-masa yang tertentu. Okey, yang kedua, apakah yang dinamakan terma yang kedua ini? Iaitu barangan dan perkhidmatan. Ia boleh juga dikenali sebagai komoditi, dan maksudnya ialah ia adalah produk ekonomi yang boleh dijangka, yang mempunyai pengoptimuman material dan perkhidmatan. Ia juga adalah produk ekonomi yang tidak kelihatan, iaitu ia tidak mempunyai penjelmaan fizikal, sebaliknya adalah sesuatu yang wujud. Dia kadang-kadang tidak boleh nampak secara fizikal, tapi dalam masa sama ia benda itu wujud dengan zatnya sendiri, dan dia melalui masa dan berakhir dengannya. Maksudnya kata ada waktu yang waktu dibuat dan waktu yang boleh dilupuskan barangnya itu. Okey, kita pergi kepada komoditi. Komoditi, apakah dimaksud komoditi? Komoditi ada dua, iaitu barangan pengguna dan barangan produktif. Okey, kita lanjutkan pada barangan pengguna. Apakah barangan pengguna tu? Ia adalah barangan yang sedia ada untuk memenuhi keperluan manusia. Individu atau masyarakat menuntutnya sebagai pengguna akhir dan untuk memenuhi keperluan secara langsung. Jadi itulah dinamakan sebagai barangan pengguna. Dia boleh digunakan dia boleh digunakan kepada manusia sebagai barang yang akhir. Dan komoditi ini terdiri daripada dua jenis, iaitu barangan penggunaan yang lama dan barangan penggunaan yang tidak tahan lama. Dia ada dua. Yang seperti kita dapat ketahui, barangan yang boleh kita guna lama ialah kereta persendirian ataupun rumah. Itu susah sangat untuk dia tidak tahan lama. Manakala barangan yang tidak tahan lama pula ialah barangan seperti yang mudah basi, iaitu seperti makanan dan barangan yang ada tarikh luputnya. Okey, kita kembali pada barangan yang seterusnya, iaitu barangan produktif. Apakah yang dimaksudkan sebagai barangan produktif ini?
Ini adalah barangan yang tidak digunakan untuk memenuhi keperluan manusia. Ia juga digunakan secara langsung dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan lain. Dan ia terdiri daripada dua jenis. Kadang-kadang yang barangan produktif ni tak semua manusia menggunakannya. Orang kata ada yang segelintir yang menggunakan barangan produktif ini. Okey, kita lihat dia punya contoh dah. Barangan produktif yang terbagi dua itu ialah barangan pengeluaran tahan lama dan barangan pengeluaran yang tidak tahan lama. Ada juga seperti barangan yang sebentar tadi itu, iaitu barangan pengguna. Okey, yang barangan yang pengeluaran yang tahan lama seperti mesin dan peralatan yang digunakan untuk kemudahan pengeluaran. Contoh kita tengok dekat kilang ada satu mesin yang mana perlukan orang untuk menghidupkannya. Dia tidak boleh tinggal sementara. Jadi kalau tinggal sementara, kemungkinan akan menyebabkan kerosakan. Okey, kita pergi kepada barangan pengeluaran yang tidak tahan lama. Ia boleh hanya digunakan sekali sahaja, seperti bahan mentah, bahan api dan biji benih yang digunakan dalam proses pengeluaran. Dia sama saja seperti yang saya sebutkan tadi, barangan pengguna. Bahan yang tidak tahan lama, dia hanya ada waktu mula dia dan waktu luputnya. Okey, kan kita kepada perkhidmatan. Apakah yang dimaksudkan perkhidmatan itu? Perkhidmatan terbahagi pada dua, iaitu ianya adalah untuk memenuhi keperluan atau kehendak manusia, sama ada secara langsung ataupun tidak. Jika secara langsung, sebarang permintaan oleh pengguna yang terakhir seperti perkhidmatan pengangkutan dan kesihatan. Jika ia digunakan kepada pengguna individu untuk mendapatkan manfaat daripadanya dengan cara secara langsung. Jadi secara langsung ni kita boleh kita boleh bagi contoh, iaitu pengangkutan ataupun kesihatan yang ditawarkan oleh pihak hospital. Jadi kita boleh pergi secara langsung tanpa ada sekatan. Okey, yang kedua, perkhidmatan produktif. Ini adalah perkhidmatan yang memenuhi keperluan manusia dengan secara tidak langsung. Ia adalah perkhidmatan yang disediakan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan dan lain-lainnya, seperti perkhidmatan pengangkutan jika disediakan untuk pengeluaran, serta perkhidmatan latihan dan penyelenggaraan yang diberikan untuk memudahkan proses pengeluaran. Jadi kat sini dia yang tadi pengangkutan yang pengangkutan sahaja, manakala produktif ni pengangkutan yang boleh menghasilkan pengeluaran. Contoh kita boleh ketahui ialah bagai iaitu lori yang membawa kereta yang banyak, iaitu dia membawa pengangkutan seling manusia. Okey, ketiga, faktor pengeluaran. Pengeluaran dipanggil sebagai proses di mana faedah ekonomi dimaksimumkan. Pengeluaran dalam konsep ini dijalankan dengan gabungan sekumpulan elemen atau faktor-faktor tertentu. Ini semuanya sebahagian daripada yang lain dipanggil sebagai faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ialah faktor yang menyumbang kepada proses pengeluaran. Kita telah pun bercakap tentang sumber ekonomi, yang mana yang seperti tadi, yang merupakan cara untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia dengan menciptakan produk ekonomi. Faktor pengeluaran atau sumber ekonomi adalah dua istilah yang saling berkaitan rapat. Ekonomi dengan faktor pengeluaran, dia ada kaitan. Sebab itulah kita belajar ekonomi, ada pengeluaran dalam bab-bab yang tertentu. Okey, faktor pengeluaran dia terbagi kepada dua, iaitu faedah ekonomi dan faedah dan sumber ekonomi. Okey, faedah ekonomi pula ada 4. Antaranya ialah utility, bentuk ataupun dikenali sebagai form utility. Utility masa, faedah perkhidmatan langsung,
dan faedah di tempat. Okey, manakala sumber ekonomi pula ada 4, iaitu kerja, tanah, yakni sumber semula jadi, modal dan perorganisasian ataupun pengurusan. Jadi memang wajib kita ketahui dalam sumber ekonomi. Okey, kita pergi kepada terma yang keempat, iaitu pendapatan, penggunaan dan simpanan. Okey, apakah yang dimaksudkan sebagai pendapatan? Pendapatan ialah pulangan yang diterima oleh faktor produktif sebagai balasan sumbangannya kepada proses pengeluaran. Faktor pengeluaran yang disebutkan di atas diperoleh sebagai pertukaran. Penyertaan mereka dalam proses pengeluaran akan menerima pulangan seperti upah untuk pekerja ataupun keuntungan. Itu tarif pendapatan. Seperti yang kita ketahui, bila ada untung, bila ada wang yang dihasilkan untuk membuat pekerjaan ataupun yang diterima oleh buruh, maka itulah dinamakan sebagai pendapatan. Okey, tengok pula iaitu penggunaan. Okey, jika kita lihat pendapatan ini untuk tempoh yang tertentu, bagi contoh membiarkan selama 100 tahun, di mana ia sama ada diarahkan kepada pembelanjaan dalam membeli pelbagai barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan atau simpanan dan tidak menghabiskan. Itu digunakan sebagai penggunaan. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan untuk barangan dan perkhidmatan pengguna yang memenuhi keperluan secara dalam tempoh tertentu, itu dinamakan sebagai pengguna. Jadi bila kita menggunakan suatu duit ataupun hasil yang kita dapat daripada keuntungan itu dinamakan sebagai penggunaan. Okey, yang terakhir kali, apa yang dibelanjakan dalam tempoh tersebut dinamakan simpanan. Jadi macam yang kita umumlah kita ketahui, kita ada kita ada pendapatan, penggunaan dan simpanan. Itu saling berkait rapat dengan situasi semasa kita. Jadi itu saja pembentangan daripada saya. Saya harap semua dapat ambil manfaat dan dapat sebarkan kepada orang lain juga untuk video kali ini. Terima kasih.